Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan waqaf. Lihat pada pengertian waqaf, menurut bahasa, menahan atau berhenti. Menurut istilah, menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara seketika bagi mengambil nafas dengan niat untuk menyambung bacaan semula. Seperti kita membaca surah Al-Fatihah, kita mesti tahu tempat-tempat berhenti bacaan. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu adalah ayat yang pertama, kita akan berhenti di situ. Maksudnya kita akan memutuskan suara di situ. Okey, waqaf. Okey, waqaf maksudnya berhenti di situ. Kemudian kita mengambil nafas semula untuk kita membaca ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbilalamin. Okay, kita waqaf di situ dan kita mengambil nafas semula dan kita baca ayat yang seterusnya. Okey, kita akan sambung kepada bahagian waqaf. Bahagian waqaf terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, waqaf ikhtiyari yang bermaksud dilakukan oleh pembaca tanpa sebarang sebab, iaitu adalah pilihan pembaca. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baiklah, itu ayat yang pertama. Ada tanda berhenti. Jadi kita berhenti di situ ataupun waqaf di situ. Seterusnya kita sambung. Allahus samad. Okay, ada tanda waqaf. Jadi kita boleh waqaf di situ. Seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Berhenti ayat yang ketiga. Seterusnya kita sambung lagi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baiklah, di situ telah mempunyai tanda berhenti iaitu ataupun tanda waqaf. Jadi kita akan mengikut pada tanda waqaf tersebut. Baiklah, yang kedua adalah waqaf ikhtibari. Berlaku apabila dilakukan oleh pembaca bertujuan menerangkan atau mengajar kepada orang lain atau menjawab persoalan atau menyoal berkaitan hukum tajwid, waqaf, ibtidak dan lain-lain. Baiklah, ini adalah seperti juga dalam surah, contohnya surah Al-Ikhlas, seorang guru ingin menerangkan pada ayat yang pertama. Okay, dia sebut ingin menyoal kepada murid-murid perkataan Allah pada ayat yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Okay, gurunya berhenti dan dia akan menyoal pada murid-murid, okay, apakah hukum tajwid pada kalimah Allah. Okay, itu adalah waqaf ikhtibari. Maksudnya berlaku perberhentian bacaan di situ kerana guru tersebut ingin menerangkan atau ingin menjawab soalan daripada murid-murid mengenai hukum tajwid ataupun sebagainya. Baiklah, kita sambung kepada bahagian waqaf yang ketiga, iaitu dilakukan kerana terpaksa seperti pembaca kehabisan nafas, terbatuk, terbersin, menguap dan sebagainya. Dan yang keempat, waqaf intizari, iaitu pembaca berhenti seketika kerana beralih kepada qiraat yang lain daripada qiraat yang sedang dibaca. Okey, kita akan sambung kepada tanda waqaf di dalam Al-Quran. Yang pertama, seperti tanda mim kecil, iaitu wajib berhenti. Seperti contoh, fala yahzunka qawluhum. Baiklah, wajib berhenti jika bertemu bila kita baca ada tanda mim kecil. Okey, seterusnya, yang kedua, tanda jim, iaitu harus sambung atau berhenti. Seperti contoh, wa absarihim. Okey, kita boleh berhenti di situ ataupun kita boleh juga sambung bacaan. Wa absarihim innallah. Itu contohnya.
Seterusnya, tanda wakaf yang ketiga seperti huruf qaf dan lam ni, iaitu harus sambung atau berhenti, tetapi berhenti lebih baik. Seperti contoh, ma sa'altum. Berhenti di situ dan kita akan sambung yang seterusnya, wa duribat. Berhenti adalah lebih baik. Baiklah, seterusnya, tanda seperti sod dan lam, iaitu harus sambung atau berhenti, tetapi sambung lebih baik. Itu seperti contoh, bainat. Dia kata harus berhenti ataupun sambung, tapi sambung ayat ni adalah lebih baik, iaitu bainatin wa ma yakfur. Baiklah, tanda wakaf seterusnya adalah seperti titik 3, mempunyai 2 kat sini, iaitu berhenti pada salah satu tempat sahaja. Seperti contoh ayat tersebut, la raiba fih. Kenapa berhenti? Kita boleh pilih tempat berhenti, sama ada nak berhenti pada titik yang pertama ataupun titik yang kedua. Seterusnya berkenaan keterangan waqaf ta'anuk atau waqaf muraqabah. Lihat yang pertama, waqaf ta'anuk atau muraqabah bermaksud pemerhatian, iaitu memerhati antara dua tempat yang diharuskan wakaf pada salah satunya. Bermaksud jika wakaf pada tempat pertama, maka tidak harus wakaf pada tempat kedua dan sebaliknya. Yang kedua, terdapat perbezaan tempat pada tanda wakaf ta'anuk atau wakaf muraqabah ini di antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Contoh wakaf ini pada mushaf Madinatul Munawwarah seperti berikut. Yang pertama, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita boleh berhenti mana-mana salah satu, sama ada nak berhenti titik yang pertama ataupun tanda titik yang kedua. Kalau kita berhenti yang pertama, kita berhentilah. Contohnya seperti ini. Zalikal kitabu la raib. Berhenti yang pertama, jadi yang kedua tu kita terus sambung. Seterusnya contoh yang kedua, kita boleh pilih sama ada nak berhenti pada titik 3 yang pertama ataupun nak berhenti pada titik 3 yang kedua. Contoh bacaannya, muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kita berhenti pada titik yang kedua. Yatihun. Kita boleh pilih mana satu kita nak berhenti. Seterusnya yang ketiga, qulubuhum. Bila kita dah berhenti pada yang pertama, yang kedua ni kita tak haruslah berhenti, kita sambung ayat ni terus. Contohnya kita dah berhenti kat sini, qulubuhum. Kita sambung terus. Wa minal ladzina hadu samma'un. Kita akan sambung ayat seterusnya. Baiklah. Kita lihat sikit info berkenaan yang pertama, wasal. Wasal adalah bacaan bersambung antara kalimah atau ayat. Yang kedua, waqaf, iaitu berhenti ketika membaca dan menukar nafas yang lain. Yang ketiga, saktah, iaitu berhenti sebentar ketika membaca tetapi tidak menukar nafas kemudian menyambung semula. Saktah ni contohnya biasa kita baca pada surah Yasin ayat 52. Contohnya seperti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lihat pada bulatan merah tersebut ada tanda sin di atas. Jadi kita berhenti sekejap pada bacaan marqadina. Kita berhenti tapi kita tidak boleh menarik nafas. Kita kena tahan nafas di situ dan kita akan sambung seterusnya ayat haza. Itu adalah contoh saktah. Yang keempat, qat'i. Qat'i bermaksud berhenti dan mengakhiri bacaan dengan iaitu seperti membaca sadaqallahul azim. Bila murid-murid, saya harap semua faham berkenaan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan waqaf.
Saya harap semua rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasulullah, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.